1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh warga sekolah kebangsaan Pakatan Jaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Warga yang dikasihi, janganlah kita mengubah kebaikan, ketenangan, keharmonian dan keamanan yang kita ada dengan berbuat maksiat dan kemungkaran. Kekalkan berada di landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambah limpah rahmatnya kepada kita semua. Salam Ma'al Hijrah 1443 Hijriah. Manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Sepanjang zaman. ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد فصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير صراطا بنور عظيم بقرب نعيم. تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبير ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك
ذاك مزيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kerana dipanjangkan usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dibuka pintu hidayah kepada kita. Kalau kita lihat di kiri kanan kita, ada antara kawan-kawan kita yang meninggal dunia, sanak saudara kita yang meninggal dunia, kawan-kawan sekolah kita meninggal dunia. Kita masih lagi panjang usia kita, Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat juga adik-beradik kita, sanak saudara kita, ada yang sakit terlantar di hospital, yang sakit terlantar di rumah, yang tak dapat berjalan dengan sempurna, tak dapat makan dengan selesa. Tetapi Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup dalam keadaan sempurna, untuk hidup dalam keadaan selesa. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan begitu juga kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipilih kita ini untuk diberi hidayah, untuk dibuka pintu hati kita. Kita boleh sembahyang, kita boleh beribadat, kita boleh berzikir, kita boleh berpuasa. Sedangkan ada antara kawan-kawan kita yang rapat dengan kita, yang tak mau sembahyang. Allah tak pilih dia untuk sembahyang. Ada antara kawan-kawan kita yang kaya, dia tak mau bersedekah sebab Allah tak pilih dia untuk beribadat, untuk bersedekah. Ada kawan-kawan kita yang dia boleh kuat sembahyang, mampu dia sembahyang, tapi Allah tak pilih dia. Allah tak pilih, tak beri hidayah kepada dia. Lantas dia tak mampu untuk mengerjakan sembahyang. Alhamdulillah, Allah pilih kita, yang kita boleh beribadat dengan selesa, dengan sempurna. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, sehingga sampai hari ini, daripada detik hari ke hari, kita sampai ke tahun baru pula, tahun Muharram, tahun baru pula, awal Muharram. Alhamdulillah. Cuma apakah ibadat yang kita lakukan sampai sekarang ni? Kata-kata bila orang sebut mengenai dengan awal Muharram, kita terfikir. Bila satu Muharram, kita terfikir, apakah azam yang aku nak buat? Bila 1 Januari, rata-rata orang berazam baru. Bila mari sambut hari jadi, kita fikir apa azam baru? Azam baru. Tapi adakah kita buat azam baru tu? Adakah kita laksanakan azam baru tu? Kita sama-sama lah. Begitu juga bila mari satu Muharram, kita fikirkan apakah azam kita? Apakah keazaman baru kita? Apa hijrah kita untuk ke arah yang lebih baik? Maka sebab itu kalau kita melihat, bila kita sebut mengenai dengan hijrah, awal tahun hijrah, 1 Muharram, orang fikirkan mengenai dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada antara kita yang berfikir bila 1 Muharram, maka hendaklah kita ni turut berhijrah bersama-sama dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, apakah yang Nabi laksanakan ketika 1 Muharram? Adakah bertepatan seperti mana yang kita laksanakan ketika 1 Muharram? Kalau kita melihat, bila sampai 1 Muharram, rata-rata orang mula beribadat. Kita ada yang nak puasa, ada yang nak sembahyang yang sunat-sunat yang tertentu, ada yang nak berzikir, ada yang nak bersedekah. Bila mari 1 Muharram, 1 Muharram rata-rata orang nak buat ibadat. Tapi waktu yang lain dia tak mau buat ibadat. Hari 1 Muharram baru nak buat ibadat.
Tuan-tuan rahimakumullah, sedangkan Nabi SAW tidak ada ibadat-ibadat yang khusus yang dilakukan pada satu Muharram. Tak ada ibadat-ibadat yang khusus yang dilakukan pada satu Muharram, 1, 2 Muharram dan seterusnya. Tak ada sembahyang yang khusus, tak ada doa-doa yang khusus. Cuma yang hak Nabi suruh ialah satu saja, iaitu puasa pada hari Ashura. Sebab tu kenapa jadi begitu? Kalau kita melihat takwim Islam satu Muharram ini, zaman Nabi belum ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun belum ada lagi. Zaman Khalifah yang kedua Sayyidina Umar baru muncul takwim Islam, baru muncul satu Muharram. Maka sebab itu zaman Nabi tak berlaku ibadat-ibadat satu Muharram, tak berlaku doa awal tahun, sebab belum muncul lagi takwim Islam waktu tu. Zaman Sayyidina Umar baru munculnya takwim Islam, yang mana seorang datang berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin Umar, kita sekarang ni belum ada takwim kita belum ada kalender kita orang Islam. Sedangkan orang Yahudi dah ada takwim Masihi. Kita belum ada lagi takwim Islam kita. Lalu Sayyidina Umar bila mendengar keadaan macam itu, lalu dia pun kumpullah beberapa orang sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang besar, untuk memikirkan apakah yang paling sesuai untuk kita jadikan sebagai satu takwim yang baru bagi kita. Sayyidina Umar Al-Khattab ini seorang Amirul Mukminin yang sangat tegas, garang, dan disegani. Walaupun begitu, bila nak menentukan sesuatu perkara yang besar, dia panggil sahabat-sahabat yang lain untuk bermesyuarat, untuk menentukan, untuk beri keputusan. Dia tak buat sendiri. Walaupun dia ni seorang khalifah yang hebat, dia tak buat sendiri keputusan. Dia akan panggil sahabat-sahabat yang lain untuk buat keputusan putus. Ada antara mereka itu mencadangkan supaya takwim Islam ini bermula dengan tarikh lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mencadangkan bahawa tarikh takwim Islam ini bermula dengan tarikh Nabi dilantik sebagai Rasul. Dan ada antara mereka juga mencadangkan supaya tarikh takwim Islam ini bermula dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bincang, maka mereka bersama-sama mengambil kata putus bahawa tahun takwim umat Islam itu bermula dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya penghijrahan Nabi pada tahun itu, itulah bermulanya tahun takwim Islam. Jadi yang dibuat pada zaman Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, oleh sebab itu, jadi bila satu Muharram ini, Nabi SAW, zaman Nabi tak berlaku sebarang ibadat lah. Sebab zaman Nabi tak ada satu Muharram. Termasuklah tidak ada doa akhir tahun, doa awal tahun yang kita buat. Sebelum maghrib, akhir tahun kita baca Yasin. Lepas tu kita baca doa akhir tahun. Bila sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita baca doa awal tahun. Kita baca Yasin lagi. Kita sembahyang sunat-sunat tertentu. Pula kita bersedekah dan seumpamanya. Semua itu tidak berlaku zaman Nabi, sebab zaman Nabi belum ada lagi takwim Islam ketika itu. Tuan-tuan rahimakumullah. Cuma yang kita melihat ialah hari Ashura. Bila sebut hari Ashura, di rata-rata orang kampung duk fikir nak buat bubur Ashura lah. Termasuk orang kampung saya. Orang kampung saya dia buat bubur Ashura. Bila mai hari 1 Muharram, dia fikirlah siapa nak giling, siapa nak buat siapa bahagian kacang, siapa bahagian kacang hijau, siapa nak tumbuk tepung, semua dia fikirlah. Orang kampung lah, orang bandar pun lebih kurang lah. Bila nak buat bila fikirkan Muharram, dia fikirkan hari Ashura. Bila sebut hari Ashura, dia fikir bubur Ashura. Yang kita kena tahu ialah bubur Ashura tu bolehlah kita nak buat, bolehlah kita nak makan, tapi bukanlah Nabi buat. Nabi tak pernah buat bubur Ashura pun. Tapi kalau siapa nak buat, bolehlah bagi saya makan sikit, sedap. Nak buat hak manis ke, nak buat hak pedas ke, silakan, tak apalah. Bersedekah tu dapat pahala. Tapi jangan pula kita kaitkan, kita kata Nabi suruh buat bubur Ashura, Nabi tak pernah suruh buat pun. Tapi Nabi suruhlah bersedekah. Kalau buat bubur Ashura, sedekah masjid lah. Bagi pakat-pakat rasa, dapatlah pahala sebab bagi orang makan. Tapi apa yang disebutkan ialah mengenai dengan Ashura ni. Cuma Nabi, walaupun Nabi tidak buat sebarang ibadat yang khusus pada bulan-bulan Muharram ini, cuma Nabi buat satu perkara, iaitu puasa Ashura.
Puasa hari Ashura, yang mana disebutkan bahawa Nabi ketika Nabi berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah dia melihat orang-orang Yahudi ada puasa. Mereka puasa hari Ashura. Orang Yahudi pakat-pakat puasa hari Ashura. Lalu Nabi tanya kat orang Yahudi ni, pasal apa puasa hari Ashura ni? Hari Ashura ni pasal apa puasa? Ni. Hari-hari lain dia tak tahu, tapi hari Ashura tu dia orang pakat-pakat tahulah hari Ashura. Jadi kata orang Yahudi, kami puasa sempena dengan Nabi kami Musa alaihissalam terselamat daripada kezaliman Fir'aun. Ketika Fir'aun dan orang-orangnya dengan kuncu-kuncunya kejar Nabi Musa melintasi Laut Merah, dan selepas sana lalu dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya, lalu Fir'aun tenggelam di air. Ketika tenggelam di air itu, pada tarikhnya hari Ashura, hari ke-10, maka hari Ashura tu maksudnya hari ke-10. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu orang-orang Yahudi berpuasa kerana Nabi kamu Musa, akulah yang lebih utama berpuasa. Sebab Nabi Musa itu adalah Rasul, aku juga adalah Rasul. Kalau kamu berpuasa kerana Nabi Musa, sudah tentulah aku lebih layak, aku lebih utama untuk berpuasa. Maka Nabi sejak pada hari itu mengajak para sahabat yang lain supaya berpuasa. Lalu mereka pun berpuasalah hari Ashura ni. Lalu bila puasa setahun, esok tahun depan puasa lagi. Lalu timbul satu persoalan. Datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kamu sering melarang kami daripada mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi. Kamu sering melarang kami mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memakai kain yang melirik sampai ke tanah. Kamu melarang kami buat perkara itu kerana dia menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi menyimpan misai, mencukur janggut. Kamu melarang kami dan kamu nyuruh kami supaya menyimpan janggut, mencukur misai, ataupun menyimpan janggut, menyimpan misai, ataupun mencukur janggut, mencukur misai. Jangan sekali-kali mencukur janggut, simpan misai, kerana menyerupai Yahudi." Sebab kata Nabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa qaum." Siapa-siapa yang menyerupai suatu kaum, maka di hari akhirat esok dia bersama kaum itu esok. Kalau dia itu menyerupai orang Islam, maka dia bersama orang Islam esok di hari akhirat. Kalau dia menyerupai orang-orang Yahudi, dia akan bersama dengan orang Yahudi itu esok di hari akhirat untuk masuk dalam api neraka. Maka macam mana pula kita sekarang sedang ikut orang-orang Yahudi? Maka kata Nabi SAW, kalau begitu, dia kata mulai tahun depan kita akan berpuasa hari 9 dan juga 10. Hari Tasu'ah dan juga hari Ashura. Hari Tasu'ah tu hari ke-9, hari Ashura tu hari ke-10. Kita akan puasa pada hari ke-9 dan juga hari ke-10. Maka belum sampai lagi tahun depan, lalu Nabi SAW wafat. Bila Nabi wafat, di sana timbul khilaf ulama. Bila wafatnya Nabi, timbullah perbezaan pendapat ulama. Ulama pertama kata, kita hendaklah berpuasa seterusnya pada hari Ashura saja. Sebab Nabi sering berpuasa pada hari Ashura, kita kena puasa hari Ashura saja. Tapi pendapat yang kedua kata, tak bolehlah kita mesti puasa hari 9 dan juga hari 10, hari Tasu'ah dan juga hari Ashura. Sebab Nabi ada cadang nak buat lagi tu. Mereka berbeza dua pendapat. Pendapat pertama dia kata kita akan tetap juga puasa pada hari Ashura, sebab Nabi dah puasa hari Ashura saja. Ada juga pendapat menyatakan kita puasa 9 dan 10, sebab ada Nabi sedang untuk berpuasa 9 dan 10. Jadi kita ni nak puasa yang mana? 9, 10 pun boleh, nak puasa 10 saja pun tak apa. Kalau tak puasa pun tak apa. Tetapi Imam Syafi'i mengambil pendekatan yang lagi baik, iaitu dia kata puasalah 9, 10 dan juga 11. Jadi kita kira lah, bila esok dah 10 Muharram, 9 Muharram kita puasalah, 10 Muharram iaitu hari Ashura kita puasalah. Kalau nak tambah lagi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, tambah pula 11 Muharram. Jadi 9, 10, 11. Ataupun Nabi pernah buat 10 saja, dan dia bercadang nak buat 9 dan 10. Tapi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, puasa itu sekadar puasa sunat. Sebab itu Nabi SAW ketika dia puasa, awal puasa
puasa Ashura ni, waktu itu syariat puasa Ramadan belum lagi diturunkan oleh Allah. Maka Nabi semata-mata puasa Ashura je lah. Tapi bila turunnya perintah puasa Ramadan, maka kata Nabi SAW, puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kita, maka siapa-siapa yang nak berpuasa hari Ashura, puasalah. Siapa yang tidak mau puasa, tak mengapa. Jadi sebab itu tuan-tuan rahimakumullah, hanya ibadat puasa saja yang disunatkan pada hari Muharram ini, bulan Muharram ini. Yang lain-lain itu tidak ada yang disuruh oleh Nabi SAW. Tapi walau macam mana pun, siapa-siapa yang nak berpuasa, siapa-siapa yang nak sembahyang sunat lebih, nak bersedekah lebih, nak berzikir lebih, silakan. Semua itu boleh kita laksanakan. Tetapi janganlah kita sandarkan, janganlah kita kaitkan konon-kononnya yang Nabi SAW suruh buat. Jadi walau macam mana pun, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah sembahyang yang lebih utama? Apakah sembahyang yang sangat utama selepas sembahyang fardu?" Sembahyang yang utama selepas sembahyang fardu, selepas sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu, apakah sembahyang yang utama? Maksudnya sembahyang sunat yang utama. Kita sembahyang sunat macam-macam. Ada kita sembahyang sunat duha, ada kita sembahyang sunat rawatib, sebelum Zuhur, selepas Zuhur, kita sembahyang selepas Maghrib, kita sembahyang selepas Isyak, itu sembahyang sunat rawatib. Ada kita sembahyang sunat witir, ada kita sembahyang sunat tahajud, macam-macam. Lalu sahabat bertanya, dia kata, "Ya Rasulullah, apakah sembahyang yang utama selepas sembahyang fardu?" Kita tahulah sembahyang fardu ni pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat yang lain. Sembahyang fardu ada pahala yang lebih besar daripada sembahyang sunat yang lain. Sembahyang kerana fardu itu 70 kali ganda daripada sembahyang sunat. Jadi sebab tu di kalangan sembahyang sunat yang lain itu, yang mana yang lebih utama selepas sembahyang fardu? Maka kata Nabi SAW, sembahyang yang utama selepas sembahyang fardu itu ialah sembahyang sunat tahajud, iaitu yang kita bangun pukul 5 pagi, bangun pukul 4 pagi, yang kita sembahyang sunat 2 rakaat. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kata Nabi, itulah yang paling utama selepas sembahyang fardu. Tapi kalau kita nak compare, tengok sembahyang fardu dengan sembahyang sunat, memang fardu tu lebih utama daripada had sunat. Kerana apa? Kalau kita buat fardu sekali, menyamai 70 kali had sunat. Sekali kita buat yang fardu, menyamai 70 kali yang sunat. Jadi dalam keadaan yang banyak-banyak sunat tu, yang mana yang utama? Kata Nabi SAW, yang utamanya ialah kita sembahyang sunat tahajud. Bertanya lagi sahabat, apakah puasa yang utama selepas puasa Ramadan? Kata Nabi SAW, puasa yang utama sekali selepas puasa Ramadan ialah apabila kamu berpuasa pada hari Ashura. Jadi sebab tu tak lama lagi kita datang 10 hari bulan Muharram, maka kita disunatkan berpuasa. Maka ditanya lagi oleh sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, kalau kami berpuasa pada hari Ashura, apakah kelebihannya? Apakah pahalanya?" Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada hari Ashura, maka Allah ampunkan dosanya untuk setahun yang lalu. Maka sebab itu kita masih ada lagi tempoh masa lagi untuk kita melaksanakan puasa pada hari Ashura. Kita ada masa lagi. Jadi beberapa hari nanti kita standby, kita buat persediaan untuk kita berpuasa. Habis tu macam mana nak buat Ashura? Tak lahat kata. Jadi mana buat Ashura tu nak buatlah. Elok juga kalau kita buat dan kita dapat untuk kita makan buka puasa. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahimakumullah. Maka sebab itu, kalau kita melihat Nabi SAW dalam penghijrahan itu, ialah dia berhijrah pada bermula dengan bulan Safar. Dia bukan berhijrah pada bulan 1 Muharram. Dia berhijrah pada start pada bulan Safar. Dan sampai ke Quba, iaitu berdekatan dengan Madinah, pada tanggal 8 Rabiul Awal. Bila sampai ke sana pada 8 Rabiul Awal, perkara yang utama yang Nabi SAW laksanakan ialah dengan sahabat-sahabat yang lain ialah membina satu masjid. Membina sebuah masjid yang dipanggil sebagai Masjid Quba. Sebab itu kalau kita lihat pembinaan Masjid Quba ini, yang Nabi laksanakan sendiri dengan para sahabat yang lain. Ambil batu susun keliling tu, lepas tu letak berlantaikan pasir, beratakan pasir,
dan berbumbungkan langit. Tengok dongak ke atas nampak langit, tengok ke bawah nampak pasir. Berlantaikan pasir, berbumbungkan langit. Yang ada dinding semata-mata, batu dinding batu bersama dengan pelepah-pelepah tamar. Cuma di sudut tepi itu dia buat satu tempat khas untuk Nabi SAW bersama dengan isterinya. Di situlah baru dia buat tempat bagi elok, berbumbungkan atap daun pelepah tamar. Pelepah tamar dia anyam buat atap, dia buat atap buat bumbung bilik Nabi SAW bersama dengan isterinya di sudut tepi, dan di tengah-tengah situ ialah masjid yang dipanggil sebagai Masjid Quba. Jadi di situlah pada 8 Rabiul Awal itu Nabi sampai situ, binalah Masjid Quba itu. Di situlah mereka sembahyang, dan di situlah kalau kita melihat dalam keadaan suasana yang susah, mereka ini berlantaikan pasir, berbumbungkan langit. Sebab itu bila sembahyang waktu basah, lencul basah, sebab itu Nabi SAW membenarkan mereka sembahyang di rumah apabila sekiranya waktu panas dan juga waktu hujan lebat. Waktu hujan lebat mereka boleh sembahyang di rumah, tak payah masjid. Waktu panas sangat tak payah sembahyang masjid, sembahyang kat rumah. Tu kita kata sallu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah kamu. Sembahyang di rumah kamu, sebab ketika panas, waktu hujan lebat bolehlah sembahyang di rumah, sebab di situ tak ada bubung dan tak ada lantai yang baik. Jadi kalau kita sekarang ni masjid dah elok dah, kapet elok tebal dah, bumbung tebal, aircon lagi, tak pergi masjid lagi, tak tahu nak kata. Jadi sebab tu bila sampai di situ mereka sembahyang di situ, disitulah tempat mereka bermesyuarat. 4 hari mereka di situ. Mereka sampai di situ pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sampai hari Jumaat, di situ hari Jumaat mereka adakan sembahyang Jumaat. Itulah sembahyang Jumaat yang pertama diadakan sejak Nabi diutuskan sebagai Rasul. Dekat Mekah tak boleh buat masjid, tak boleh buat sembahyang Jumaat. Tak ada masjid dan tak ada pendidikan sembahyang Jumaat. Dipindah ke Madinah, itulah tahun pertama mereka ini mendirikan Masjid Quba, dan di situlah mereka mengerjakan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat yang pertama diadakan. Selepas sembahyang Jumaat yang pertama itu, barulah Nabi SAW bersama-sama dengan para sahabat yang lain, orang-orang muhajirin, masuk ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, bukan Muharram, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tuan-tuan wa rahimakumullah, jadi apa yang ditekankan oleh Nabi SAW ialah persahabatan. Yang saya nak ambil iktibar hari ini untuk kita berkongsi ialah apabila Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah, satu perkara yang ditekankan untuk umat Islam ketika itu. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah," orang Ansar ni tertunggu-tunggu Nabi, tertunggu-tunggu kedatangan Nabi, nak tahu macam mana Nabi, nak tahu macam manakah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang-orang yang belum lagi masuk Islam, orang yang telah masuk Islam dah tahu dah, selok-belok dah tahu dah akhlak Nabi. Mereka tertanya-tanya, macam mana cara nak masuk dalam syurga lebih mudah. Seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, haddatsani syai'an yujibu il jannah ya Rasulullah." Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apakah langkah-langkah untuk masuk ke dalam syurga dengan mudah. Nabi kata mudah, simple je tuan-tuan. Nabi kata nak masuk dalam syurga ni sangat simple. Kata Nabi, absus salam. Yang pertama kata Nabi, sebarkan salam. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am. Bagilah orang makan, bagi orang makan. Yang ketiga kata Nabi, silu arham. Hubungkan silaturahim. Hubung silaturahim. Yang keempat kata Nabi, sallu bil laili wan nasun niyam. Kamu bangun tengah malam, kamu sembahyang tengah malam, sembahyang solat tahajud, wa tadkhulu jannata bisalam. Kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Tuan-tuan wa rahimakumullah. Kalau kita ambil tips tu, subhanallah. Waktu Nabi SAW bila sampai ke Madinah, dia tak tekankan perkara-perkara yang berat. Yang dia sebutkan ialah ukhuwah tu hendaklah ada. Mana-mana kalau kita adakan ukhuwah, mengadakan hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan, maka hidup kita akan jadi sejahtera. Nabi kata yang pertama, absus salam. Bagi salam antara satu sama lain. Jumpa orang bagi salam, assalamualaikum, 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 bagi salam. Bagi salam betul-betul lah. Bagi assalamualaikum. Bagi salam, assalamualaikum.
Jangan bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum tak ada makna. Ada orang suka bagi salam, salam. Salam, masuk dalam WhatsApp, salam. Apa maksud salam? Sejahtera. Sejahtera. Siapa yang sejahtera? Tak ada doa. Salam, sejahtera. Kita menjawab salam, sejahtera. Siapa sejahtera? Dia nak kena bagi salam, Assalamualaikum, sejahteralah ke atas kamu. Kita jawab Waalaikumsalam, sejahtera ke atas kamu juga. Gitu, no? Jadi makna kita bagi salam dengan sebut ni. Atau Assalamualaikum bagi salam. Kita Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Sebab Allah berpesan, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, bila ada orang yang memberi penghormatan kepada kamu, bagi salam kepada kamu, fahayyu bi ahsana minha, maka hendaklah kita balas dengan lebih baik daripada dia. Aw rudduha, ataupun seimbang dengan dia. Mana kalau orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum, kita kena jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih daripada dia. Aw rudduha, kata Allah, ataupun setara dengan dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okeylah. Tapi jangan kita sampai di bawah daripada dia, ataupun kita tak jawab. Lepas tu kita disuruh supaya jawab salam. Walaupun ada orang tanya, kalau orang kafir bagi salam kat kita macam mana? Lepas tu pernah berlaku, kita dengar orang jawab apa ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Binasalah ke atas kamu. Orang tu jawab bagi salam, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Apek jawab bagi salam. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Ni apa ni, binasalah kamu. Dia tak mau lagu tu. Pernah berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi pernah berlaku. Ini seseorang bagi salam dekat Nabi, Assalamualaikum, binasalah ke atas kamu. Aisyah berkata, Nabi, ya Rasulullah, orang tu bagi salam kepada kamu, Assalamualaikum. Nabi kata, kalau dia bagi salam kepada kamu, Assalamualaikum, kamu jawab juga Waalaikumsalam, kamu juga binasa. Kalau orang bagi salam kita, Assalamualaikum, binasalah ke atas kamu, kamu jawablah Waalaikumsalam, kamu juga binasa. Tapi kalau orang tu bagi salam kat kita, Assalamualaikum, sejahteralah ke atas kamu, maka hendaklah kamu jawab Waalaikumsalam warahmatullah, dan kau sejahteralah ke atas kamu, dan juga mendapat rahmat daripada Allah. Jadi kita kena bagi salam betul-betul untuk masuk syurga ni, untuk mendapat tiket masuk syurga. Bagi salam betul, sebarkan salam, bagi salam, bagi salam, bagi salam. Bagi salam dengan muka yang mana? Dengan tengok wajah ni, jangan bagi salam tengok muka kalian. Bagi salam dengan ikhlas. Pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am, bagi orang makan, bagi orang makan. Bagi orang makan, bagi binatang makan, bagi orang tepi jalan makan. Bagi makan. Siapa nak masuk dalam syurga dengan mudah, kerak bagi orang makan. Nak bagi buat kenduri pun tak apa, belanja orang makan pun tak apa, bagi makan rambutan pun tak apa, bagi makan durian lagi bagus. Bagi makan nasi lemak pagi-pagi pun tak apa. Siapa nak masuk syurga, bagi makan orang. Sebab tu Nabi menganjurkan kepada para orang-orang Ansar supaya bagi makan. Sebab tu tak timbul masalah untuk orang muhajirin yang tak ada harta benda ni untuk makan. Walaupun mereka datang ke Madinah itu selai sepinggang, tapi mereka cukup mewah makan. Orang-orang Ansar bila dengar kata nak masuk dalam syurga, bagi makan orang, sentiasa bagi makan. Walaupun mereka sendiri memerlukan makanan dan tak cukup makan, mereka sentiasa akan bagi makan. Dan begitu juga kalau kita tengok orang-orang Ansar menyambut orang-orang muhajir, bukan sekadar bagi makan, rumah pun dia bagi. Dia belah rumah separuh, nak yang mana? Nak belah depan kan nak belah belakang, ambil. Dia bagi free lah. Kalau zaman kita ada juga, dia belah-belah RM200 sewa. Kita ada sewa kan. Dia bagi free dulu. Bukan sekadar aku bagi rumah, ada yang bagi isteri. Dia bagi isteri pun ada. Dia oleh kerana orang-orang muhajir datang sini tak ada isteri, tinggalkan isteri di sana. Datang selai sepinggang apa pun tak ada. Dia kata kamu tak ada isteri, kamu boleh pilih. Aku ada 2 isteri, dia kata. Pilih yang mana satu. Nak hak muda kan, nak tua kan? Kalau nak yang mana satu, aku ceraikan dia dan kamu ambil lah. Dalam hati dia fikirlah, tak apalah, ambil aku cari lain. Jadi maknanya disebut di situ bahawa orang Ansar ni sentiasa akan beri bantuan kepada orang muhajir demi kerana keikhlasan untuk masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, Nabi kata silu arham, hubung silaturahim. Mana hak terputus, hubung. Walaupun di sana ada khilaf ulama. Ada ulama kata silaturahim ini adik-beradik, seperut, adik, kakak, abang, pak menakan. Ada setengah pendapat ulama kata bukan sekadar seperut, malah semua.
Atas alasan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya orang mukmin semua saudara. Orang mukmin semua saudara mara. Maka oleh sebab tu, semua orang mukmin tu adalah saudara mara. Kita tak boleh nak putus silaturahim. Ini jiran tetangga kita tak bercakap 4 hari 5 hari. Tak boleh, kita kena bercakap. Sebab perbuatan memutuskan silaturahim itu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Dan yang akhir sekali, yang keempat, Nabi kata, sallu bil laili wan nasu niyam. Bangun tengah malam sembahyang sunat tahajud. Bangun tahajud ni bukan semestinya pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5.30 pun boleh. Pukul 5.30 tu bangun, sebelum masuk waktu subuh tu, kita sembahyang. Biasa sembahyang, niat saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan lepas Fatihah kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas Fatihah yang rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Kalau nak baca qul huwallahu dua-dua pun tak apa, tak baca surah pun tak apa. Yang penting alhamdulillah tu surah Fatihah kena baca. Lepas salam ikut suka kita nak berdoa. Tetapi Nabi suruh kita berdoa 2 perkara. Pertama, doa mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, mohon hajat sesuatu hajat. Nak mohon, yang pertama kita mohon ampun, yang kedua kita mohon sebarang hajat yang kita nak berhajat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan rahimakumullah, sebenar hijrah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadat kita. Kita tingkatkan ibadat kita sebagai bekalan kita di hari akhirat esok. Sebab itu kalau kita tengok, ada ulama berkata, jangan kamu cari dunia. Kerana bila kamu cari dunia, kamu tidak akan dapat. Kalau dapat sekalipun sikit sangat. Tapi kalau banyak pun kamu akan dapat, kamu tidak akan dapat kepuasan. Dan kalau kamu puas pun takkan lama kepuasan itu. Walaupun lama dan dia takkan kekal buat selama-lamanya. Tapi kata ulama, carilah akhirat. Kerana akhirat ni kalau kita cari, pasti kita akan dapat. Bukan sekadar kita dapat, malah kita akan dapat banyak berlipat kali ganda. Bukan sekadar kita dapat banyak, malah kita akan dapat kepuasan. Bukan sekadar kepuasan yang kita boleh, malah kita akan dapat kepuasan buat selama-lamanya di hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita carilah ibadat, tingkatkanlah ibadat kita untuk kita berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil. Anda kata kita mati, kita berada di hadapan Allah dengan ibadat kita yang banyak, mudah-mudahan kita akan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam syurga Allah, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.